Dan telah dikatakan kepada penghulu segala rasul, Nabi Muhammad ni, jikalau tidaklah kami tetapkan pendirian engkau, maka hampirlah engkau condong sedikit kepada mereka. Dalam kitab Ihya ni dia tulis macam tu saja. Kita tak tahu ayat ni dari mana. Tuhan cakap kepada Nabi Muhammad. Bila kita kaji, rupa-rupanya ayat ni ayat Quran, surah Al-Isra ayat 74. Macam mana boleh timbul ayat ni? Satu hari ada orang Arab musyrik yang bukan Islam ni, yang sembah berhala. Dia datang jumpa Nabi Muhammad. Datang beberapa orang. Dia kata, Muhammad, kami setujulah masuk agama Islam ni, tapi kami nak buat ini, nak buat ini, nak buat ini. Benda-benda yang salah tu nak buat. Nak masuk Islam kami nak masuk, tapi kami nak buat ini, nak buat ini, nak buat ini. Benda-benda yang salah. Jadi Nabi Muhammad masa tu hati dia goncang sikit. Bukan kata dia lemah iman. Dari segi strategi ni, dia kata bagus juga kalau mereka ni masuk Islam, sebab tauhid dah betul. Setakat mereka buat salah, buat maksiat sikit-sikit tu, lama-lama nanti hilang. Tu yang keluar ayat ni. Kalaulah kami, iaitu Allah, tak tetapkan pendirian engkau wahai Muhammad, maka hampirlah engkau condong sedikit kepada mereka. Jadi Allah dia tetapkan hati Nabi Muhammad, tak boleh terima daripada dia nak masuk Islam tapi nak buat benda-benda salah. Tak boleh. Kalaulah Allah tak tetapkan hati Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dah setuju lah. Tapi Allah tetapkan hati Nabi Muhammad, dia tak setuju. Jadi ayat ni dipetik oleh Imam Ghazali. Dia nak tunjukkan bahayanya kata-kata. Orang-orang musyrik dia datang jumpa Nabi Muhammad, dia cakap macam tu, Nabi Muhammad pun dah macam nak setuju dah. Nasib baik Allah tetapkan hati dia. Berkata Sahal. Sahal ni siapa pula? Satu lagi ulama sufi zaman dulu, Sahal At-Tustari. Sebab tempat dia tu nama Tustur. Kata Sahal, ilmu itu seluruhnya dunia. Yang akhirat daripada ilmu itu ialah berbuat amal. Amal itu seluruhnya hampa kecuali dengan keikhlasan. Kalau ada ilmu tak amal tak gunalah. Kalau dah ada amal tapi tak ikhlas, tak guna juga. Tu cakap dia. Sahal ni siapa pula? Dia ni murid kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sahal ni. Dan dia juga murid kepada Zunnun Al-Misri. Zunnun ni satu orang ulama lagi dari Mesir. Sebab tu nama dia Misri. Misri tu Mesir lah. Sahal ni waktu-waktu dia dah tua nak meninggal dunia, badan dia separuh macam kena lumpuh. Jadi susah dia nak bergerak. Tapi yang peliknya, bila sampai waktu sembahyang, lumpuh dia hilang. Dia boleh sembahyang. Habis dia sembahyang, lumpuh dia datang balik. Lumpuh sebelah badan. Sahal. Berkata Sahal seterusnya, manusia seluruhnya mati. Semua manusia ni mati. Semua manusia ni bangkai lah, kata dia. Macam kita lah kata kepada penagih dadah kan, walaupun dia tak mati lagi, tapi kita kata tu bangkai bernyawa. Sebab dia hisap dadah kan. Macam itulah kata Sahal ni tadi. Semua manusia ni bangkai kecuali orang yang ada ilmu. Orang yang ahli ilmu, dia bukan bangkai lah, dia orang yang hidup. Dia sambung lagi, orang yang ahli ilmu tu mabuk selain yang beramal. Okey, dah ada ilmu tapi tak beramal, yang ni orang mabuk. Dia cakap pandai kan, ilmu banyak tapi dia sendiri tak amal. Yang ni orang yang mabuk. Kata Sahal, orang yang beramal semuanya tertipu selain yang ikhlas. Okey, ilmu dah ada, amal dah ada, tapi dia tertipu sebab dia buat amal-amal tu tadi bukan ikhlas. Dia ada benda-benda yang dia nak capai, benda-benda yang nak dapat. Yang tu dikira tertipu. Orang yang ikhlas, dah ikhlas pun ada lagi. Orang yang ikhlas itu dalam ketakutan sebelum diketahuinya apa kesudahan dari amalnya itu. Kita dah ikhlas dah buat amal, tapi kita ada risau juga, Tuhan terima ke tak terima kan? Ikhlas dah kita buat memang kerana Allah lah, bukan kerana apa-apa. Tapi kita fikir lagi, Tuhan terima ke tak terima. Dari situ kita pun berdoa lah, ya Allah terimalah amal-amal aku ni. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, ini pun oleh Allah juga, apabila seseorang mempelajari hadis atau kahwin atau merantau mencari penghidupan, maka orang itu sudah condong kepada dunia. Sekali imbas kita tengok Abu Sulaiman cakap ni macam tak betul lah. Dia tak bagi kahwin, tak bagi belajar hadis, tak bagi pergi merantau, cari pekerjaan. Imam Ghazali dia hurai sikit.
Maksud Abu Sulaiman dengan ucapannya itu ialah mencari isnad-isnad hadis yang tinggi, atau mencari hadis yang tidak diperlukan pada mencari akhirat. Jadi maksudnya belajar hadis boleh, kahwin boleh, nak pergi merantau cari pekerjaan boleh, cuma jangan melampau-lampau sampaikan kita tertinggal yang asas, iaitu ilmu mukasyafah muamalah. Kadang-kadang orang ni dia kaji hadis dalam-dalam sangat, yang mukasyafah muamalah dia tak selesai lagi. Orang angkat dia sebagai ulama. Sebab tu ada ulama hadis yang sifat mazmumah dia banyak. Tengok ni ulama hadis ni, dia tahu semua perawi-perawi hadis ni, dia kenal, dia karang buku, dia boleh saring. Tapi sifat mazmumah dia banyak, kelakuan dia tak elok. Sebab apa? Dia dah tinggalkan yang mukasyafah muamalah gitu. Berkata Nabi Isa, bagaimana menjadi ahli ilmu orang yang perjalanannya ke akhirat sedangkan dia menghadap ke jalan dunia? Ini Nabi Isa ni dia kutuk ulama' jugalah, ulama' yang salah. Ulama' jenis ni dia cari dunia. Macam mana mereka ni nak sampai ke akhirat? Contohnya, kita nak pergi ke Kuala Lumpur, tapi kita menghadap jalan ke arah Alor-Setar. Sampai ke Kuala Lumpur dia tak boleh sampai. Kita dah menghadap pergi ke Alor-Setar. Jadi akhirat tu macam tu juga. Kalau berjalan ke arah akhirat ni, kita menghadap ke arah akhirat. Tapi ulama'-ulama' yang kata nak akhirat tapi dia cari dunia, seolah-olah dia terpaling badan dia. Dia menghadap belah sini tapi dia nak pergi belah sana. Macam itulah keadaan dia. Bagaimana menjadi ahli ilmu orang yang mencari ilmu kalam untuk diceritakan, tidak untuk diamalkan? Ni orang belajar tentang ketuhanan ni, dia cerita pandai tapi dia tak amal. Macam kes tadi itulah. Dia belajar ilmu hakikat, ilmu kalam, ilmu tauhid, tapi aurat ni pun dia tak jaga. Macam mana nak kata dia ni kenal Allah? Macam mana nak kata dia nak menuju ke akhirat? Dia sendiri tak amal. Berkata Soleh bin Kaisan Al-Basri, aku berjumpa dengan beberapa orang syekh, mereka itu berlindung dengan Allah daripada orang yang zalim, yang alim dengan sunnah Nabi. Selalu kita ni takut dah dengan orang-orang jahat. Tapi ada sebahagian orang, dia berdoa, selamatkanlah kami daripada orang-orang ada ilmu tapi jahat.